Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala inna fatan syabban ata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah i'zan li bizina. فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه فدنا منه قريبا قال فجلس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لابنتك؟ قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلني الله فداءك. قال النبي صلى الله عليه وسلم
walan nasu yuhibbunahu li khalatihim. Qal fawada'a yadahu alayhi wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfir dhanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah falam yakun ba'du dhalikal fata yaltafitu ila syai' atau kama qala. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan isnad yang sahih daripada Abi Umamah radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari mai satu budak muda jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, i'zan li bizina. Dia mai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, izinkan saya nak berzina. Dia kata. Fa'aqbal al-qawm alaihi fazajaruhu. Orang ramai hadu ada pakai bangkit, pakai terpa mai kat dia. Masing-masing pakai duk larang dia. Tak apa hang ni. Dengan Nabi hang boleh pergi bercakap macam tu. Hang bukan tak tahu kata zina ni satu benda, bukan saja benda salah, benda dosa besar. Hang boleh pergi jumpa Nabi, depan-depan Nabi, hang boleh minta izin dekat Nabi nak berzina. Apa punya orang hang ni? Qalu mah. Sahabat-sahabat Nabi ada ramai-ramai ni, semua kata dekat dia, jangan duk cakap macam tu, jangan duk minta benda macam tu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pula bila tengok satu budak muda mai depan dia minta izin sungguh-sungguh, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi permission, minta Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi green light, bagi izin dekat dia nak berzina sekali je. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata udnuh. Nabi kata, bawa dia mai dekat saya. Nabi kata udnuh, bawa budak ni mai kat saya. Fadana minhu qaribah. Dia pun bawa budak ni mai bagi dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, kata Abu Umamah, dia kata fajalasa. Budak ni bila Nabi panggil dia suruh mai duduk dekat, dia pun dia mai duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok muka dia, Nabi kata kat dia, atuhibbuhu li ummik. Nabi kata, budak muda, hang maukah kalau satu jantan lain mai zina dengan mak hang? Hang maukah? Nabi tanya dia. Qal la wallah ja'alani Allahu fida'ak. Dia kata, ya Allah, demi Allah, saya tak mau benda tu jadi. Dia kata, saya tak mau orang main zina dengan mak saya tak akan benarkan benda ni jadi. Qal, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Nabi kata, kalau hang tak mau orang laki-laki lain main zina mak hang, macam itulah orang semua pun tak mau mak mereka dizina oleh siapa-siapa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu li ibnatik. Nabi kata, anak muda, kalau esok hang ada anak perempuan, hang maukah satu laki-laki mai zina anak perempuan hang?
Hang maukah? Qal la wallah ya Rasulullah ja'alanillahu fida'ak. Dia kata, wallahi ya Rasulullah, saya tak akan izinkan orang buat ke anak perempuan saya macam tu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walan nasu yuhibbunahu li banatihim. Nabi kata, kalau hang ada anak perempuan, hang tak suka orang lelaki-lelaki lain main zina anak perempuan hang, semua orang pun tak suka anak perempuan daripada dizina orang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afatuhibbuhu li ukhtik. Nabi kata kat dia, wahai anak muda, kalau hang ada kakak, kalau hang ada adik perempuan, hang maukah laki-laki lain mai zina kakak hang, mai zina adik perempuan hang? Hang maukah? Qal, kata budak tu, la wallah ja'ala lillahu fida'ak. Dia kata, wallahi ya Rasulullah, saya tak akan benarkan siapa-siapa mai zina kakak saya, mai zina anak adik perempuan saya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam walan nasu yuhibbunahu li akhawatihim. Nabi kata, anak muda macam itulah siapa pun tak akan benarkan kakak depa, adik perempuan depa dizina oleh siapa-siapa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afatuhibbuhu li ammatik. Nabi kata dekat dia, wahai anak muda, hamba ke makcik hang, makcik belah bapa, dia panggil ammah. Hamba ke makcik belah bapa hang dizina oleh orang? Dia kata, la wallah ja'alanillahu fida'ak. Demi Allah, aku tak akan benarkan makcik aku dizina oleh siapa-siapa. Nabi kata, walan nasu yuhibbunahu li'ammatihim. Nabi kata, macam itulah, tak ada siapa dalam dunia ni yang mau keluarga mereka, makcik mereka dizina oleh siapa-siapa. Lepas dah Nabi SAW kata macam tu, qal, kata Abu Umamah rawi hadis ini, fa wada'a yadahu alaih. Nabi letak tangan Nabi atas badan budak ni. Budak muda yang mai jumpa Nabi minta izin nak berzina ni. Lepas Nabi cakap dekat dia elok-elok, Nabi kata, hang mai minta izin nak berzina, sudah tentu yang hang nak zina tu satu perempuan. Perempuan ni dia boleh jadi macam-macam. Dia boleh jadi mak orang, dia boleh jadi anak orang, dia boleh jadi kakak orang, dia boleh jadi adik orang, dia boleh jadi makcik orang. Tak ada satu orang perempuan tak ada keluarga. Dia mesti ada keluarga. Sama ada dia isteri orang, sama ada dia mak orang, dia anak orang. Semua orang ada kaitan dengan orang lain. Kalau hang zina dengan perempuan tu, betapa kecewa laki dia. Kalau hang berzina dengan perempuan tu, betapa kecewa bapa dia. Kalau hang zina dengan perempuan tu, betapa kecewa abang dia, betapa kecewa adik dia, betapa kecewa semua adik-beradik ada ni kecewa bila anak perempuan mereka, isteri mereka, mak mereka tiba-tiba dirosakkan kehormatan oleh hang. Nabi SAW kata, tidak ada manusia yang waras fikiran yang sanggup biarkan keluarga perempuan yang ada dalam rumah mereka dirosakkan oleh sesiapa. Kalau siapa pun tak mau benda tu berlaku kat keluarga dia, takkan dia nak buat dekat keluarga orang. Lepas dah Nabi SAW cakap macam tu, fa wada'a yadahu alaih. Nabi tak tangan atas budak ni. Wa qala Nabi SAW, dan Nabi kata, Allahumma ghfir zanbah. Nabi doa pula lagi. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, ampunlah dosa budak ni. Nabi kata, wa tahhir qalbah. Ya Allah, bersihkanlah hati budak ni. Budak ni diganggu oleh iblis, oleh syaitan, oleh gangguan-gangguan jahat dalam diri dia. Dia budak baik, tetapi kerana gangguan tu, dia fikir nak buat benda-benda tak elok. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkan dia atas silap dia, atas khilaf dia, atas ingatan tak elok dia. Ampunkan dia. Wa tahhir qalbah.
Ya Allah, bersihkanlah hati budak ni. Wa hassin farjah. Ya Allah, suci bersihkanlah kemaluan budak ni. Jangan sampai dia pergi buat benda-benda tak elok. Falam yakun ba'du dhalikal fata yaltafitu ila syai'. Kata hadis itu, selepas daripada kejadian itu, selepas daripada doa Nabi SAW kepada budak tu jadi orang yang tak ada teringat dah nak buat benda-benda tak elok macam ni. Tuan-tuan, hadis itu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, dan hadis itu dari segi sanadnya sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, hadis ni nak abang dekat kita bahawa Nabi SAW ni cukup bijak dia. Nabi ni dia bijak dalam memahami realiti. Nabi ni satu orang yang cukup bijak di dalam nak memahami orang yang ada depan dia. Nabi tahu macam mana nak handle kes bila main di depan dia. Nabi tak jadi marah-marah, Nabi tak jadi histeria, Nabi tak jadi hilang punca, Nabi tak jadi bebai mengamuk dan sebagainya. Sebaliknya, Nabi handle budak muda yang fragile ni. Budak-budak muda ni, tuan-tuan, dia fragile. Dia rapuh. Dia mudah pecah. Dia macam kaca. Dia macam benda rapuh, mudah patah. Handle with care. Kena handle mereka ni dengan penuh kasih sayang. Kena terang kat dia, kena explain dekat dia. Kalau boleh, pasal apa boleh. Kalau tak boleh, pasal apa tak boleh. Dalam keadaan dia dikuasai nafsu dan perasaan, dia masih ada akal yang boleh fikir. Cuma kita nak kena attempt dia. Kita nak kena bagi masa kita. Kita nak kena bagi sabar kita dekat dia untuk handle dia supaya dia tidak rosak dengan angan-angan palsu yang ada di dalam diri dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat pada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min, walakinna at-taubah ma'rudah. Atau kama qal, hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata satu orang yang nak berzina, dia tak akan berzina kalau sekiranya pada waktu tu dia ada iman. Tuan-tuan, iman ni satu benda yang sangat subjektif. Nak explain lebih-lebih tak tahu. Iman ni satu benda yang dia sangat subjektif dan dia sangat abstrak. Kita nak terang lebih-lebih, kita pandai bercakap, kita pandai explain macam mana pun, kita tak reti nak terang secara tepat. Tak reti. Cuma orang tu kalau ada iman, kita dapat melihat buah iman pada diri dia. Tanda-tanda iman dapat dilihat pada diri dia. Tapi iman ni satu benda tak boleh sukat. Tak boleh sukat. Kita tak boleh nak kata dia ni hari ni ada 5 kilo iman. Tak boleh. Kita tak boleh kata dia ni hari ni ada 10 liter iman. Tak boleh. Dia beriman ke tak, Allah Ta'ala tahu. Kita cuma nampak tanda-tanda iman. Kalau dia sembahyang tak tinggal, kita tahu dia orang yang beriman. Kalau dia satu orang yang berakhlak mulia, satu orang yang cakap tertib, kita tahu dia orang yang beriman. Tapi banyak mana iman ada dekat diri dia, wallahu a'lam. Allah aja yang tahu. Nabi SAW kata manusia ni kalau sekiranya iman ada dalam diri dia, dia tak berzina. Tapi kalau sekiranya dia berzina, maknanya pada masa tu iman terkeluar pada diri dia. Maknanya apa, tuan-tuan? Maknanya iman ni dia boleh ada dan dia boleh pergi. Dia boleh pagi tadi dia beriman, petang dia sudah jadi tak beriman. Dia boleh petang nampak beriman, malam dia sudah jadi orang yang tak beriman. Iman satu benda yang dia boleh mai dan dia boleh pergi.
Maka dengan kerana tu tuan-tuan, kadang-kadang kita tengok satu orang, kita kata biar betul dia ni berzina. Pasal apa? Pasal kita nampak zahir dia, nampak dia macam orang yang beriman. Tengok-tengok sungguh dia berzina. Pasal apa tuan-tuan? Pasal pada masa dia nak berzina tu, iman terkeluar pada diri dia. Ini takut. Yang ni takut. Sebab kita ni, kita kalau jangan cerca orang, jangan cemuh orang, jangan hina orang over limit, lebih-lebih. Pasal apa? Pasal kita tak tahu silap hari bulan, dia main kat kita. Dia backfire, dia kena kita balik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi SAW kata apa? La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Nabi kata orang yang berzina tu, dia tidak akan berzina kalau pada ketika dia nak berzina tu iman ada pada diri dia, dia tak akan berzina. Dan Nabi kata wala yasriqu sariq hina yasriq wa huwa mu'min. Demikianlah satu orang yang mencuri, kalau pada masa dia nak mencuri itu ada iman dalam, dia tak akan mencuri. Saya nak keluar mai tadi, depa tembak mai satu WhatsApp. Orang kita, orang Melayu, orang Islam kita pergi supermarket mencuri tuan-tuan. Allahu Akbar. Malang. Satu perempuan bawa anak umur-umur sekolah rendah macam tu, mencuri satu troli barang dia curi. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tengok kena tangkap red handed dengan minimarket yang dia pergi curi tu. Dengar satu suara orang non-Muslim ni duk kata dekat dia, you bawa keluar semua barang yang ada dekat you. You bawa keluar semua barang yang bawa keluar. Mula daripada dalam beg, lepas tu dalam poket, lepas tu dalam baju, lepas tu dalam seluar. Satu troli tuan-tuan. Sampai menangis. Allahu Akbar. Malang tuan-tuan. Dia mencuri atas apa sebab? Itu dia dengan Allah yang tahu. Tapi Nabi SAW kata apa? Manusia ni, kalau ketika dia nak curi itu ada iman dalam hati dia, iman menghalang dia daripada curi. Iman menghalang dia daripada curi. Tuan-tuan bayangkan, kalau dalam qaryah kita ada orang yang pergi mencuri kerana tak ada benda nak makan di rumah. Betapa berdosanya kita yang duduk di qaryah ini. Sebab orang kata apa? Masjid tidak diukur, tidak dinilai hebat dia dari segi program ceramah tiap-tiap malam. Tapi satu-satu masjid itu diukur hebat dia dari segi apa? Dari segi dia mempunyai maklumat detail, data yang detail tentang anak karya dia. Dia bukan satu masjid yang aktif, yang tiap-tiap malam panggil penceramah satu Malaysia punya panggil main. Bukan macam tu. Tapi dia satu masjid yang karya dia boleh menumpang di dalam masjid itu. Boleh tumpang belajar ilmu, boleh tumpang mencari rezeki di masjid itu. Sebab hari ini kesedaran sudah ada, masjid-masjid sudah buat satu corner. Di corner itu ada beras, ada roti, ada susu, ada gula, ada tepung, ada Milo, ada serbuk teh, ada pasal apa tuan-tuan? Pasal dalam ramai-ramai yang ada dalam qaryah kita ni, ada yang tak ada benda nak makan di rumah. Kita tak tahu dan kita tak pernah tahu. Pasal kita tidak pernah ambil tahu. Kita tak tahu wujudnya orang-orang macam ni di celah-celah qaryah kita ini. So, keutamaan kita hari ini apa dia? Menjaga kebajikan, menjaga welfare semua anak qaryah kita yang ada di dalam qaryah kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Manusia kalau sekiranya dia ada iman, kalau dia ada kewarasan, dia tidak akan terlibat dengan zina, dia tidak akan terlibat dengan kerja-kerja curi dan sebagainya. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza zanat amatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al-had wa la yutharrib 'alayha
summa in zanat falyajlidha al-hadda wa la yutharrib 'alayha thumma in zanat al-thalithah fatabayyana zinaha falyabi'ha walau bihablin min sya'ar atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, aku dengar Nabi SAW bersabda, Nabi kata, kalau kamu ada hamba perempuan, siapa ada hamba perempuan, dia kata tiba-tiba hamba perempuan ini berzina, okay. Fatabayyana zinaha, terbukti kesalahan zina dia, ada saksi, cukup saksi, ataupun dia mengaku memang dia berzina dan sebagainya, sah, dia sudah melakukan perbuatan zina. Falyajlidha al-hadda, Nabi kata sebat dia. Kesalahan zina bagi orang yang belum kahwin, sebat. Sabit kesalahan, sebat. Wala yutharrib 'alaiha, Nabi kata apa? Tapi jangan sekali-kali kamu cerca dia, kamu hina dia, kamu maki dia, kamu cela dia, jangan. Dia salah, dia ditangkap, dibuktikan kesalahan dia, dihukum dia, that's it. Jangan diikuti pula dengan celaan, jangan diikuti dengan makian, jangan, Nabi kata. Pasal apa tuan-tuan? Pasal benda ni kadang-kadang dia spoil habis semua. Satu orang buat salah, satu dunia maki dia. Agak-agak lah tuan-tuan lah, dia boleh menyelesai, boleh insaf, boleh berubah kan kalau semua orang maki dia. Dia tak berubah tak apa, dia jadi lagi jahat. Macam kita di sekolah, satu budak, kita tak tahu apa masalah dia, tapi dia problematik. Di sekolah dia problematik. Guru disiplin ni kan cukup kenal dia, dan dia ni most wanted di sekolah, most wanted. Apa kesalahan semua dia bisa buat. Kalau 120 orang guru yang ada di sekolah tu semua maki dia, semua sumpah dia, semua seranah dia, agak-agak tuan-tuan lah budak ni jadi baik ke tak? Dia jadi penjenayah besar tuan-tuan. So dia tidak nampak lagi siapa pun yang ada simpati dekat dia. Dia tak nampak siapa pun yang ada sikit sayang dekat dia. Dia tak nampak dah masa depan dia yang elok. Dia tak nampak dah benda ni semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, dia akan jadi macam tu. Tapi kalau ada kelompok dalam masyarakat itu, boleh panggil dia, boleh ajak duduk, boleh sembang dengan dia, boleh tanya masalah dia, subhanallah, baru jumpa rupa-rupanya dia ada masalah. Baru tahu rupa-rupanya dia duduk di dalam keluarga yang bermasalah. Baru tahu dia jadi macam tu pasal apa? Pasal bapak dia duk ada pusat serenti. Baru tahu dia jadi macam tu pasal apa? Pasal mak dia ni macam-macam cerita duk ada. Bila kita dengar, kita rasa bersalah duk sumpah seranah dia. Kita tak bagi satu kasih sayang kepada dia. Rupanya benda ni Nabi SAW habaq dalam hadis dia. Nabi kata bila ada satu orang hamba perempuan yang sudah terlibat dengan zina, sudah bukti kesalahan dia, ada saksi, ada pengakuan dan sebagainya, hukuman jalan. Itu tak boleh buat apa. Itu hukuman hudud, itu hak Allah. Jalankan hukuman, tapi jangan susuli hukuman itu dengan maki hamun, dengan sumpah seranah. Nabi kata kerana itu tidak boleh. Nabi kata katalah lepas itu dia berzina lagi untuk kali yang kedua, dan dia ditangkap lagi, dan dibuktikan kesalahan dia lagi sekali. Nabi kata sebat dia. Nabi kata jangan disusuli hukuman itu dengan maki hamun, dengan cerca, dengan penghinaan. Nabi kata katalah kali ketiga dia berzina lagi. Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata summa in zanat as-salisata
fatabayyana zinaha, katalah dia ni 3 kali dia berzina. Kali pertama sudah ditangkap, sudah dibuktikan kesalahan, sudah dihukum, berzina lagi untuk kali kedua, ditangkap dan dihukum, berzina lagi untuk kali ketiga. Katalah, Nabi kata sampai jadi macam tu, falyabi'ha, Nabi kata jual lah hamba tu, terus aduk simpan. Nabi kata jual dia walau bihablin min sya'ar, walaupun harga nak jual ni tak laku seharga senilai getah hak duk ikat rambut orang perempuan, kalau itu saja nilai dia, Nabi kata jual juga. Tapi jangan maki dia, jangan maki dia. Makna dia apa tuan-tuan? Islam tetap memberi satu ruang, tetap memberi satu peluang kepada orang untuk bertaubat, untuk berubah menjadi baik. Tetap bagi satu peluang dekat dia. Jangan hukum dia sampai dia rosak masa depan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia, anna rajulan ista'zana 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala i'zanu lah falabi'sa ibnul ashirah atau bi'sa rajulul ashirah. Falamma dakhala alayhi alana lahul qawl. Qalat Aisyah, faqultu ya Rasulullah, qulta lahu alladhi qulta thumma alanta lahul qawl. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, inna syarra an-nas manzilatan 'inda Allah yawmal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsyih, atau kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengah duduk di rumah, tiba-tiba mai satu laki-laki mai di luar. Nabi tengok, Nabi kata dekat Aisyah isteri dia, Nabi kata i'zanulah, Nabi kata bagi dia masuk. Dia mai rumah Nabi, duduk di luar tu, duduk bagi salam. Nabi tengok daripada dalam rumah, tengok, oh dia ni. Nabi kata dekat Aisyah, bagi dia masuk. Falabi'sa ibnul ashirah, tapi Nabi kata dia ni orang paling jahat dalam masyarakat kita. Jahat. Nabi tengok, Nabi tahu ini jahat. Nabi kata ke Aisyah, dia ni orang paling jahat ni dalam masyarakat Madinah, ini orang paling jahat, bagi dia masuk. Falamma dakhala alaih, bila dia masuk, alana lahul qaul, Nabi cakap dekat dia lembut, Nabi cakap dekat dia penuh hormat, Nabi cakap dekat dia macam dia ni orang yang terhormat. Aisyah duk tengok benda ni. Qalat Aisyah, bila dia balik, bila dia ni balik, Aisyah kata dekat Nabi, ya Rasulullah, qulta lahu alladhi qulta thumma alanta lahu al-qaul. Aisyah kata, ya Rasulullah, masa dia mai tadi, tuan habaq dekat kami kata ini orang jahat, tapi suruh masuk. Bila dah masuk, cakap lembut, cakap tunjuk hormat dekat dia. Apa benda? Aisyah kata, patut dah tahu kata dia orang jahat, buat cara patut yang sesuai dengan dia. Tak sedut layan dia macam dia orang baik. Aisyah ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyah, inna syarran nasi manzilatan 'inda Allah yaumal qiyamah man wada'ahu aw tarakahu an-nas ittiqa'a fuhsyih. Nabi kata, Aisyah, hantar dah orang yang paling buruk kedudukan dia di sisi Allah di hari akhirat esok siapa? Orang yang paling buruk kedudukan dia di sisi Allah di hari akhirat esok ialah orang yang di atas dunia ni dia jahat sehingga orang boikot dia. Orang semua tak mau peduli kat dia.
Orang semua ignore dia. Orang semua tak mau layan dia. Orang semua buang dia. Dia di hari akhirat esok menjadi orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah. Nabi kata apa? Kerana tu aku layan dia. Aku tak mau dia jadi orang yang paling buruk kedudukan di sisi Allah. Tuan-tuan, Nabi ni dia tahu kawan ni jahat pun dia layan elok. Mana tahu dengan kerana layanan itu satu macam punya touching dekat dia. Mana tahu dia selama ni tak pernah siapa tunjuk respect dekat dia. Yang ada orang tunjuk benci kat dia. Tiba-tiba mai kita tunjuk, kata kita hormat dia sebagai manusia. Dia tersentuh dengan layanan kita tu. Dia tersentuh. Dia balik duk fikir, aku ingat aku ni teruk sangat dah. Nabi boleh layan aku macam ni. Dia boleh bertukar tuan-tuan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ni nak abang kat kita apa tuan-tuan? Dia nak abang kata Islam satu agama yang memberi satu peluang kepada semua manusia. Tidak ada manusia dalam dunia ni yang Allah Subhanahu wa ta'ala palik kapur atas dia ni melingkup. No. Allah sentiasa bagi satu peluang kepada manusia untuk ubah diri dia daripada tak bagus kepada bagus, daripada bagus kepada lebih bagus. Islam sentiasa bagi tu peluang tu. Kita orang Islam, jangan kita tutup pintu-pintu, peluang-peluang untuk orang-orang yang tak bagus ni berubah jadi bagus. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Tafsir Nurul Ihsan jilid 4. Muka surat 222. Ini nombor polis ni, 222. Muka surat 222. Kita masih lagi ada di dalam tafsir Surah Al-Ma'arij. Surah Al-Ma'arij, dan malam ni kita masuk pada ayat 30. Ayat 29. Ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallazina hum li furujihim hafizun. Dia berkaitan dengan muqaddimah kita tadi. Wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan segala mereka yang ada bagi segala kemaluan mereka itu memelihara sekalian mereka daripada zina. Ni ayat ni. Dia nak abang di antara sifat orang yang beriman, di antara sifat orang yang baik-baik itu ialah orang yang menjaga maruah dan kehormatan diri. Dia nak abang yang tu. Melainkan atas segala isteri mereka itu. Dia jaga dia suami untuk isteri dia, atau hamba perempuan yang milik oleh tangan mereka itu, ataupun perempuan hamba. Nabi ada seorang perempuan hamba, nama dia apa? Maryah. Maryah Al-Qibtiyah. Isteri Nabi ada seorang perempuan hamba, nama perempuan tu Maryah Al-Qibtiyah. Nabi dengan perempuan hamba ni, Maryah ni, dapat anak seorang. Nama Ibrahim. Dapat anak seorang. Dan Ibrahim ni mati kecil. Jadi kita orang laki-laki Islam, kalau dalam zaman ada orang perempuan, orang laki-laki hamba ni, orang perempuan hamba ni boleh dijadikan hamba perempuan yang halal laki-laki ni dengan perempuan itu. Tapi Islam ni agama apa? Walaupun ada sistem hamba, tapi Islam mai dengan satu cara untuk nak clearkan hamba. Itu sebab bila buat kesalahan apa, merdekakan seorang hamba. Bila buat kesalahan apa, denda dia merdekakan seorang hamba. Kemudian bagi orang yang ada hamba, kalau dia merdekakan, pahala dia cukup besar. Ini semua Islam mai dengan package untuk nak clearkan perhambaan di dalam kalangan manusia. Ini yang kata Islam ni. Islam tak suka kepada sistem hamba ni. Maka Islam main dengan cara-cara untuk nak bagi clear hamba-hamba daripada ada di dalam masyarakat. Baik,
Sunnah dia nak bagi tahu, orang laki-laki yang beriman kepada Allah, dia jaga. Dia tak akan pergi buat benda-benda maksiat, benda keji dengan sebarang orang. Dia cuma saluran dia ialah isteri dia dan juga hamba perempuan kalau sekiranya dia miliki. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun." Dan barang siapa yang pi cari belakang daripada yang demikian itu, maka mereka itu melampaui hukum daripada halal kepada haram. Dia. Kita yang halal bagi kita apa dia? Isteri kita. Itu saja. Jangan duduk cari. Jangan duduk pergi cari sana sini apa, depa ajak pergi Taman Pelangi, depa ajak pergi apa ni, relau apa. Jangan. Tak mau. Tak mau. Ini semua jangan duduk pergi cari penyakit. Jangan. Oh dah tak ramai duduk pergi dah. Bukan kita nak pergi berzina saja, syok-syok pergi tengok. Syok-syok pun tak mau. Pasal apa tuan-tuan? Pasal benda ni sudah mewabak dalam masyarakat. Dan tengok sebuah hadis riwayat daripada Anas radhiyallahu anhu. Kata dia, sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan la yuhaddisukum bihi ghairi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, min asyrati sa'ah an yazhara al-jahlu wa yaqilla al-ilmu wa yazhara az-zina wa tushrab al-khamr wa yaqilla ar-rijal wa yaksura an-nisa hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimuhunna rajul wahid, atau kama qala, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ya. Nabi kata, Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata, dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat dia. Dan kata Anas bin Malik ni, la yuhaddisukum bihi ghairi. Anas bin Malik dia kata apa? Aku seorang aja yang Nabi habang, dan aku sure tak ada siapa dengar hadis ni selain daripada aku. Ya. Nak tunjuk kata apa eksklusifnya Anas bin Malik ni. Pasal lama masa dia duduk dengan Nabi, 9 atau 10 tahun dia jadi khadam Nabi. Dia kata ni hadis ni satu, dia kata Nabi habang ke aku saja. Antuk saya pergi tanya orang lain, dia kata tak ada siapa yang dengar hadis ni melainkan aku seorang. Apa dia? Nabi kata min asyrati sa'ah, di antara tanda nak jadi kiamat. Maknanya tak jadi benda ni, kiamat tak jadi lagi. Benda ni kena ada dulu baru boleh jadi kiamat. Apa dia? An yazharal jahlu. Kejahilan ni tak tahu nak habang sana sini, kejahilan. Orang jahil, Allahu akbar tuan-tuan, tak erti agama ni. Marah pasal bangsa asing tak mau belajar Jawi. Marah. Dia sendiri pun tak boleh baca Jawi ke. Yang marah ni, yang marah pasal mereka tak mau belajar Jawi ni, dia pun tak tahu baca Jawi ke, buta huruf juga Jawi, tapi marah. Dia kata apa? Jadilah daripada tak marah, ada agak semangat marah. Penatlah dengan duk semangat saja. Hang tu pergi belajar dulu bagi boleh baca Jawi. Nampak tak tuan-tuan? Tak boleh Jawi itu juga satu kejahilan. Jahil lah. Jahil Jawi. Cuma masuk Jawi, yang tu aja. Nak baca Jawi tak erti. Saya kata dan lagi kurang kalau nak pergi belajar. Dia kata banyak lagi benda lain nak belajar. Tapi ya. Lah kitab-kitab agama Rumi dah banyak, tak mau belajar juga. Dah tu yang hampir marah dia tak mau belajar Jawi pasal faham pun tak mau belajar. Nampak tuan-tuan? Kita ni kadang-kadang kita tak nampak semua. Kita nampak sebelah ya. Yalah ni tuan-tuan, kita nak bagi apa? Kita nak marah depa pasal depa nak tolak Jawi, dan dalam masa yang sama kita nak belajar Jawi. Cantik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu jahil Jawi, tak apa lagi. Jahil agama. Jahil agama. Pilanggar Quran hadis ni tak ada rasa bersalah. Wah abang ni ayat Quran ni yang kata lagu ni. Dia kata ya lah, I tahu lah kata yang tu ayat Quran. Dia kata tapi ni susah lah nak cakap dengan orang macam apa ni. Dia kata tu susah nak bercakap dengan orang macam apa ni.
Quran ni betul, Quran ni bagus, yang ni betul, yang ni kira kalam Allah betul. Dia kata, tapi yang ni zaman Nabi dulu boleh pakai 100%. Lah kita kena tengok. Cakap macam ni apa tuan-tuan? Jahil murakkab. Quran tu dia tolak. Bukan dia tolak hadis yang dhaif, hadis yang dhaif jiddan, hadis yang maudhu'. No, dia tolak Quran tu. Mai buka ayat Quran, baca dekat dia, ni ayat ni kata lagu ni, hang tengok dia punya makna dia kata apa lagu ni. Nak kata apa lah ni? Dia kata betul, aku tak nafikan benda ni Quran. Dia kata cuma aku nak abangkan hang. Lah ni tahun 2020. Dia kata. Jahil tak tuan-tuan cakap begitu? Sangat jahil. Dan malangnya macam ni punya kejahilan ni menjelang kiamat, dia kata makin ramai. Makin ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ni langgang pergi sekolah ni. Langgang pergi sekolah ni macam satu panglima belajar silat tak putih 5. Langgang pergi sekolah ni nak pergi jumpa pengetua, masuk pergi depan pengetua tu, pergi jengkai muka pengetua tu, nak habaq satu aja. Dia kata saya hantar anak saya main sekolah ni sekolah sains, bukan sekolah pondok. Pengetua ni kata awak ni. Dia kata encik makan anak tebuan ke sebelum main? Dia kata anak saya duduk balik abang, ni apa cerita ni? Hari Sabtu malam Ahad ni duduk bangkit, duduk paksa budak-budak bangkit, duduk buat tahajud, duduk buat qiyamul lail apa semua, ni apa? Saya hantar anak saya main sekolah sains, bukan saya hantar pergi pondok. Kalau takkan nak pergi bagi dia semayang tahajud ni, saya tak payah hantar sekolah ni. Sekolah pondok berkenjah, mak tahfiz berkenjah duk ada. Dia pergi cakap lagu tu. Tuan-tuan nak kata apa kau orang macam ni? Yang ni yang Nabi kata. Nabi kata apa? Menjelang akhir zaman ni, kejahilan ni nampak zahir. Nampak zahir. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tak pernah ajak anak kita bangkit semayang tahajud. Tiba-tiba hantar pergi sekolah. Sekolah tolong ajak anak kita semayang tahajud. Patut kita terima kasih kat sekolah tu. Terima kasih. Bukan tiap-tiap malam. Seminggu sekali. Seminggu sekali, bukan tak tidur langsung malam tu. Mereka ada program mereka ada aktiviti mereka. Pukul 4.30 baru bangkit. Baru ustaz ajar. Ni yang kata semayang tahajud macam ni. Ustaz baca hadis cerita macam mana kehidupan para sahabat Nabi dulu macam mana. Dan benda ni sangat baik untuk dunia dan akhirat dia. Allahu Akbar tuan-tuan. Mati dia esok ni, anak ni lah yang nak jadi walad salih ya da'ulah, yang nak jadi anak salih, yang nak doakan dia dalam kubur. Masa tu baru dia nak menyesal, dia pergi duduk langgar sekolah, marah ajak anak dia semayang malam. Masa tu baru dia nak rasa bersalah. Tak boleh buat apa dah tuan-tuan, dah masuk kubur dah. Tapi akhir zaman Nabi kata apa? Benda ni jadi. Benda apa? Nabi kata min asyratis sa'ah, di antara syarat tanda kiamat, ay yazharal jahlu, akan zahir kejahilan. Nampak orang jahil ni everywhere, here and there. Orang jahil ni. Wa yaqillul ilmu, wa yaqillal ilmu. Dan di antara tanda akhir zaman apa dia? Ilmu makin sikit dalam masyarakat. Makin sikit. Makin ramai orang tak tahu ilmu-ilmu agama ni. Makin ramai tak tahu. Tuan-tuan, duduk semayang hari-hari, baca Fatihah pun tajwid tak betul lagi. Allahu Akbar. Ini bala besar tuan-tuan. Ini bala besar. Tajwid itu satu ilmu. Tajwid itu satu bidang ilmu. Bidang ilmu yang penting. Bukan tak penting, yang penting. Kegagalan kita membaca Fatihah secara bertajwid boleh menyebabkan sembahyang kita batal. Boleh membawa kepada batal sembahyang. Kita buang satu syaddah aja. Iyyaka na'budu. Iya, syaddah tu. Kita baca iyyaka na'budu. Habis bacaan Fatihah kita. So tajwid ini satu ilmu, dan ini ilmu penting. Tapi Nabi SAW kata apa? Menjelang akhir zaman, ilmu makin kurang. Macam-macam ilmu. Di antaranya ilmu tajwid. Makin ramai orang tak erti tajwid. Dan lebih teruk lagi, tak erti baca Quran. Allahu Akbar. Tak erti baca Quran.
Saya pernah cerita dah berapa tahun dulu, lama. Satu sahabat, dia memang tak tahu agama ni, tak tahu. Allah saja, Allah sayang dia. Tapi apa yang Allah nak bagi kat dia tu mahal. Mahal maksud dia apa tuan-tuan? Allah nak ambil dia balik, nak bagi duduk balik atas track. Atas track ni. Allah buat macam mana? Allah takdirkan accident satu family. Allah nak bagi hidayah tu. Nak bagi hidayah tu, harga yang dia nak kena bayar mahal tuan-tuan. Apa dia? Satu family. Dia, bini dia dengan anak 3 orang naik kereta, head on, berlagak berdepan dengan lori tanah merah. Anak mati on the spot seorang. Dia patah kaki sebelah. Bini buta mata sebelah. Patah kaki sebelah. Bini. Anak lagi 2 orang tu patah kaki, patah tangan. Macam tu. Koma. Tak sedap. Sedang-sedang duk dengar orang duk baca Quran. Ini dia cerita sendiri kat saya. Hamba Allah ni pun dah, Allah yarham. Cerita tengah duk rancang. Ya tuan-tuan, kita tangguh. Cerita tu kita sambung gedian-gedian. So kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nas. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus bil haqq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azim sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin bijahi khatamil mursalin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. Baik cara tutup. Elok habis doa pula dia punya lah.